Kami dari kumpulan 2, tajuk perkhidmatan awam. Saya akan membentangkan tentang perkhidmatan awam. Pengenalan. Malaysia adalah sebuah negara berpotensi berkembang pesat dari segi ekonomi dan tingkat kehidupan rakyat. Dalam mengejar arus pemodenan ini, pihak pentadbir telah bertungkus lumus dalam membina ketamadunan masyarakat negara, terutamanya dari sektor perkhidmatan awam. Malaysia yang mengamalkan sistem kerajaan demokrasi berparlimen berlandaskan perlembagaan persekutuan yang berasaskan perlembagaan Peraturan Pemilu 1957. Dalam mentadbir negara, Malaysia mengamalkan 3 peringkat pentadbiran, iaitu pentadbiran kerajaan persekutuan, pentadbiran kerajaan negeri dan pentadbiran kerajaan tempatan. Oleh yang demikian, segala kerja-kerja mentadbir seperti dalam mendirikan perkhidmatan awam mengikut bidang kuasa yang telah ditentukan. Perkhidmatan awam adalah jentera yang berperanan dalam proses pentadbiran negara seperti dalam bidang kuasa eksekutif kerajaan agar dapat mencapai tujuan dan objektif negara. Perkhidmatan awam juga membantu kerajaan dalam pengubalan dasar-dasar negara dan penasihat membantu dalam memantau pelaksanaan dasar. Slide seterusnya tentang peranan perkhidmatan awam. Sesebuah negara yang telah mencapai kemajuan wajarlah mempunyai sistem pentadbiran yang licin dan sistematik, terutamanya sektor peranan perkhidmatan awam sangatlah penting bagi mendirikan tamadun masyarakat yang harmoni. Oleh yang demikian, pihak atasan iaitu pemerintah telah mendirikan unit-unit yang terlatih dalam membantu proses perkembangan negara. Antara peranan perkhidmatan awam adalah membantu kerajaan dalam pengubalan dasar-dasar negara. Oleh yang demikian, pihak pentadbir dapat mengalas tanggungjawab dengan mudah sekiranya badan perkhidmatan awam dapat menjalankan tugas dengan baik. Selain itu, syarikat perkhidmatan awam juga berperanan sebagai penasihat kerajaan. Anggota yang terlatih dan berkemahiran tinggi sudah tentu dapat memberikan komitmen yang tinggi kepada organisasi. Justru perkara ini dapat memberikan impak positif kepada negara. Di samping itu, salah satu peranan perkhidmatan awam adalah melaksanakan dan memantau pelaksanaan dasar, program dan keputusan kerajaan. Oleh itu, proses perjalanan dan pembangunan negara dapat berjalan dengan terusul. Peruntukan berkaitan perkhidmatan awam telah termaktub di bawah pasal perkara 132. Antara contoh-contoh perkhidmatan awam yang berkaitan dengannya seperti Angkatan Tentera, Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan, Perkhidmatan Awam Persekutuan, Pasukan Polis, Perkhidmatan Awam Bersama, Perkhidmatan Awam Setiap Satu Negeri dan Perkhidmatan Pelajaran. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahawa segala dasar-dasar dan keputusan yang ditetapkan oleh persekutuan perlu dilaksanakan oleh individu-individu dan anggota yang terlibat dalam perkhidmatan awam mengikut bidang kuasa dan tanggungjawab yang mereka mahu. Sekian. Yang kedua,
Terusnya, ini siapa nih? Bagian siapa nih? Meeting dah nak end lagi 5 minit. Korang boleh cepat sikit ke? Terusnya tajuk apa dah? Struktur. Sekejap. Lu sambung lu. Okay, jadi untuk struktur pentadbiran negara, struktur pentadbiran dalam perkhidmatan awam. Jadi struktur ni terbagi kepada 3, iaitu badan eksekutif, badan perundangan dan badan kehakiman. Jadi badan yang pertama, badan eksekutif. Badan eksekutif atau pemerintah ini diketuai oleh seorang Perdana Menteri yang dilantik oleh YDPA yang di-Pertuan Agong. Jadi Perdana Menteri pula mengetuai kerajaan kabinet dan juga parti yang memegang majoriti di parlimen. Dari sudut perlembagaan, kuasa eksekutif adalah di tangan yang di-Pertuan Agong. Ini bermakna segala urusan kerajaan dijalankan atas nama baginda yang di-Pertuan Agong. Perlembagaan memperuntukkan bahawa dalam menjalankan tugas-tugas eksekutifnya, baginda dikehendaki bertindak atas nasihat jemaah menteri atau atas nasihat seorang menteri yang diberikan kuasa oleh jemaah menteri. Seterusnya, jemaah menteri atau kabinet merupakan sebuah badan yang melaksanakan kuasa eksekutif yang dipegang oleh yang di-Pertuan Agong. Dasar atau polisi kabinet adalah tugas yang dijalankan oleh jentera pentadbiran kerajaan di peringkat persekutuan atau kerajaan pusat. Jemaah menteri ini diketuai oleh Perdana Menteri yang dianggotai oleh menteri-menteri yang memegang portfolio tertentu. Mereka ini bertanggungjawab secara kolektif tentang semua keputusan yang dibuat oleh kabinet. Oleh kerana itulah, kabinet merupakan badan tertinggi di negara ini yang bertanggungjawab bagi membentuk dasar-dasar kerajaan. Maka beberapa buah jawatan kuasa tetap kabinet telah diwujudkan. Jawatan-jawatan kuasa ini dipengerusikan dan dianggotai oleh menteri-menteri berkenaan. Di samping itu juga, jawatan kuasa ini terdapat beberapa buah majlis yang dibentuk untuk menyelaraskan pentadbiran negara. Antaranya ialah Majlis Tanah Negara, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan, Majlis Kewangan Negara, Majlis Angkatan Tentera dan sebagainya. Jadi untuk yang kedua, Badan Perundangan. Badan perundangan itu merujuk kepada undang-undang yang digubah oleh badan khas yang bertanggungjawab dari segi perlembagaan. Fungsi utama perundangan adalah untuk menggubal, memilih belakang lagi Syah. Sebelum lagi. Satu lagi. Satu lagi. Ya. Ni.
Yang ni. Tadi. Yang ni mana? Tadi. Lambat sikit. Kenapa? Ya Allah. Dah ke? Okey. Ya. Ini ke? Astagfirullahalazim. Selepas tu. Yang Badan Perundangan, Syah. Dah ke? Ni. Okey. Ni. Okey, untuk saya sambung yang tadi. Untuk Badan Perundangan, fungsi utama ini adalah untuk menggubal, meminda atau membatalkan undang-undang sebagai menteri. Sebagai menteri ya. Sebagai memberi kesan kepada kehendak Badan Perundangan. Jadi Parlimen Malaysia ni ia menggubal undang-undang bagi peringkat persekutuan manakala Dewan Undangan Negeri ataupun DUN untuk bagi peringkat negeri. Jadi yang seterusnya Parlimen ini ia berkuat kuasa membuat undang-undang yang ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Parlimen juga ia ini sebagai forum kritikan dan fokus pendapat awam tentang perkara-perkara nasional. Jadi untuk keistimewaan ahli-ahli parlimen ini adalah perkara yang diperuntukkan oleh perlembagaan beberapa hak dan pengecualian di dalam dewan. Jadi untuk seterusnya Badan Kehakiman. Syah. Kita edit cara slow sikit. Tak tahu kenapa. Okey. Okey. Badan Kehakiman. Jadi Badan Kehakiman ni yang ketiga. Badan Kehakiman ni merupakan satu badan hakim-hakim ataupun body of judge dalam satu sistem perlembagaan. Para hakim ini ia diberi kuasa untuk mentafsir dan melaksanakan undang-undang dengan kuasa atau autoriti yang diberikan kepada mereka lah. Kuasa ini juga termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia ataupun PPM. Jadi kita ni dalam sistem demokrasi liberal yang diamalkan di negara Malaysia, Badan Kehakiman ini merupakan cabang ketiga bagi pihak kerajaan memainkan peranannya dalam proses pengimbangan kuasa. Itu untuk melaksanakan semua fungsi kehakiman ini, PPM telah menyediakan peruntukan untuk mewujudkan sistem mahkamah supaya tugas-tugas kehakiman ini dapat dilaksanakan lah. Jadi mahkamah juga ini mempunyai kuasa yang sangat besar terhadap badan perundangan dan kuasa eksekutif kerana mempunyai kuasa untuk mentafsir perlembagaan negara dan mentafsir sesuatu undang-undang ataupun sebagainya lah. Jadi undang-undang yang dibuat oleh hakim ini adalah berkaitan antara satu dengan yang lain dan lingkungan falsafah undang-undang. Perundangan juga ini bertugas menggubal undang-undang dan pihak mahkamah pula melaksanakan undang-undang itu. Jika ia digubal dengan betul lah, baru boleh laksana. Pihak mahkamah juga boleh mentafsirkan bahagian-bahagian tertentu undang-undang, antaranya akta, enactment ataupun ordinance sebagai yang tidak sah kerana bercanggah dengan bidang kuasanya. Walau bagaimanapun, mahkamah ini tidak boleh meminda undang-undang ini disebabkan bidang kuasa pemindaan adalah hak Badan Perundangan ataupun Parlimen sahaja. Seterusnya. Jadi untuk Suruhanjaya ini terbahagi kepada dua.
suruhanjaya sementara dan suruhanjaya tetap. Jadi untuk memastikan jentera pentadbiran kerajaan berjalan lancar dan sistematik, kerajaan ni membentuk suruhanjaya inilah, sama ada antara suruhanjaya sementara dan suruhanjaya tetap. Jadi suruhanjaya sementara ini adalah antaranya yang antaranya ialah ni kat sini terbalik Yang atas tu suruhanjaya tetap. Tu. Suruhanjaya tetap itu suruhanjaya pilihan raya, suruhanjaya perkhidmatan awam dan banyak lagi lah. Jadi untuk suruhanjaya sementara itu adalah suruhanjaya Gaji Aziz dan suruhanjaya Gaji Harun. Jadi setakat itu saja untuk sistem pentadbiran dalam perkhidmatan awam. Untuk seterusnya saya serahkan kepada Saiful. Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan terangkan tentang struktur jawatan dalam perkhidmatan awam. Okey, struktur jawatan dalam awam Malaysia ini menggunakan sistem hierarki, iaitu satu sistem yang digunakan pakai pada tamadun Yunani sekitar tahun 323 sebelum Masihi sehingga 146 sebelum Masihi. Okey, mengikut kamus Dewan, iaitu kamus Dewan, dia adalah satu maksud seperti susunan tinggi atau rendah di dalam sesebuah organisasi ataupun masyarakat berdasarkan taraf atau kekuasaan. Contohnya syarat kemasukan ke dalam sesebuah syarikat dan peluang untuk mencapai kedudukan yang tinggi melalui penentuan oleh tingkat pendidikan. Itu. Dalam sistem hierarki perkhidmatan ini mempunyai 4 lapisan dalam sistem ini. Yang lapisan yang pertama adalah lapisan yang paling bawah sekali, iaitu yang di bawah sekali yang diisi oleh kumpulan sokongan yang rata-ratanya ialah lepasan SPM, lepasan SRP, lepasan FPMR, lepasan SDPM dan diploma. Lapisan yang kedua pula ini diisi oleh kumpulan pengurusan dan profesional yang kebanyakannya adalah daripada golongan-golongan ijazah. Seterusnya lapisan yang ketiga, lapisan yang second tertinggi adalah diisi oleh jawatan utama sektor awam, iaitu kata singkatnya adalah JUSA. Lepas tu JUSA ni dia berperanan sebagai pengarah dalam satu bidang, boleh dikatakan begitu. Dan lapisan yang terakhir, lapisan yang paling atas sekali adalah diisi oleh turus, iaitu dengan kata mudah adalah ketua pengarah. Dia diisi oleh macam boleh dapat gelaran datuk begitu. InsyaAllah saya akan teruskan ke rakan saya seterusnya. Sebagai sebuah negara pentadbiran Malaysia masih tapi pelbagai rintangan dalam usaha meningkatkan dan seterusnya negara dalam mencapai status negara dalam menjayakan makna ini. Pentadbiran awam perlu menaikkan beberapa peranan penting. Pentadbiran awam yang dikenal mesti usaha mikroekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam usaha mikroekonomi masuk adalah satu kajian sains sosial yang mengkaji bagaimana manusia sumber ekonomi yang menghasilkan barang bagi memenuhi kehendak manusia yang tidak mikroekonomi ini bertujuan untuk analisis pada pasar yang akan membentuk harga gratis terhadap produk barang maupun jasa. Ia juga menganalisis kegagalan pasar di saat
produksi hasil yang efisien serta menjelaskan kondisi prioritis yang diperlukan suatu pasar dengan persaingan sempurna. Dalam cabaran untuk makro ini, dia dari sudut kewangan. Apabila mata wang jatuh, para pembekal akan merasa takut untuk barangan kepada para peniaga. Mereka berfikir yang mereka akan mengalami yang besar dengan jatuhan sebab mereka akan barangan. Ia tu mencecaskan para peniaga dari sudut ini. Mereka kerana jika mereka tiada bekal, mereka juga turut kerugian. Seterusnya, slide kesejahteraan sosial. Kerajaan selalu mengambil pendekatan seimbang dalam kanan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Istilah kesejahteraan ini adalah taraf kualiti aspek sosial yang memberikan manfaat kepada rakyat. Kerajaan juga telah melakukan banyak bahan yang besar kesejahteraan penduduk dalam negeri. Jadi itu adalah peranan sosial. So cabarannya di sini juga melibatkan kerana kita sedia maklum bahawa kerajaan telah melakukan sedikit besar untuk, tetapi dalam masa yang sama ia memerlukan tenaga kerja yang kuat dan lebih untuk tersebut lebih cepat. Hal ini kerana ada para pekerja yang ingin dibayar lebih atas pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi di sini juga akan timbul rasa ketidakpuas hati dalam diri masyarakat kerana mereka menggunakan apa yang dijanjikan oleh kerajaan cepat. Di dalam isu semasa juga sekarang ni kita tahu bahawa negara kita sedang mengalami wabak COVID-19 dan di situ boleh menunjukkan peranan bagi kerajaan untuk menangani COVID-19. Jadi antara langkah-langkah untuk mencegah COVID-19 ini, kerajaan telah menegaskan bahawa PKP dijalankan. So PKP pula adalah Perintah Kawalan Pergerakan. Di langkah lain juga yang dibuat oleh kerajaan adalah pakai mask, jarak 1 meter dan lain-lain juga. Ini antara langkah-langkah untuk mencegah wabak COVID-19 di negara kita. Sekian. Terima kasih, saya sambung saya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya disambung oleh saya Muhammad Nabil, iaitu mengenai tajuk peluang kerjaya dalam perkhidmatan awam. Kita boleh pergi ke slide tu. Okay, mengenai dengan kerjaya dalam perkhidmatan awam, ia merupakan cabang-cabang dalam kemajuan, iaitu disertakan dengan pengetahuan yang meluas berdasarkan bidang yang diceburi dan dapat memberikan penjagaan ataupun peningkatan kepada ekonomi Malaysia kita. Dan dalam peluang pekerjaan yang ada dalam perkhidmatan awam ni disepakatkan lagi dengan adanya SPA, iaitu ditubuhkan. SPA adalah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang ditubuhkan pada 31 Ogos 1957 bagi memudahkan masyarakat melibatkan diri dalam pekerjaan sektor awam. Seterusnya, peluang kerjaya yang ada dalam SPA ini ia dikhususkan terbuka kepada lepasan pelajar yang khusus berdasarkan bidangnya. Contoh kita lihat kepada
bahagian sektor awam dalam pekerjaannya, peluang pekerjaan yang ada, contohnya dalam pertahanan ataupun dalam bahagian struktur pentadbiran kerajaan dikhususkan berdasarkan dengan individu yang mengambil bidang yang diceburi ketika belajar di peringkat pengajian tinggi. Seterusnya kita lihat pada objektif pertuhan memastikan calon yang dilantik berkelayakan dan berkebolehan, iaitu seterusnya berkeupayaan serta amanah terhadap tanggungjawab yang akan diberikan. Okey, kita sambung dengan slide yang seterusnya. Iaitu kelebihan dari peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam ni, kita dapat allowance contoh daripada allowance pekerjaan dalam sektor awam, iaitu contohnya imbuhan tetap khidmat awam. Dia ada banyak lagi dan satunya saya ambil daripada ini, imbuhan tetap khidmat awam. Ataupun kemudahan lainnya, contoh kemudahan yang diberi oleh kerajaan dalam sektor awam. Dan seterusnya faedah pasaran. Contoh faedah pasaran adalah pencen bulanan ataupun invoice yang diberi ketika habis tamat bekerja macam tu. Okey, sekian daripada saya mengenai dengan tajuk peluang pekerjaan dalam pekerjaan awam. Seterusnya disambung oleh sahabat saya mengenai rumusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badi'uz Zaman bin Cik Hamdan. Rumusan yang dapat disimpulkan pada pembentangan kali ini adalah menunjukkan peranan perkhidmatan awam sangatlah penting dalam memastikan sesebuah negara itu maju. Sama ada dalam menjamin tamadun masyarakat yang harmoni ataupun kemajuan sesebuah negara. Negara yang telah mencapai kemajuan ketika era globalisasi ini adalah negara yang meningkatkan tahap perkhidmatan awam. Oleh yang demikian, sektor pentadbiran haruslah menitik beratkan sektor ini dengan bertanggungjawab dalam memastikan kemajuan dalam perkhidmatan awam. Selain itu, segala struktur dalam pentadbiran awam sama ada pentadbiran atau penjawatan haruslah dijaga supaya semuanya terlihat teratur dan tersusun agar pentadbiran negara terlihat licin dan dipandang tinggi oleh negara luar. Peranan dan cabaran dalam memajukan sektor pentadbiran awam juga amatlah penting agar semua perancangan dalam pentadbiran lebih berjalan dengan lancar. Oleh itu, Malaysia adalah negara yang berpotensi besar untuk berkembang pesat dari segi ekonomi dan taraf kehidupan rakyat. Sekian. Okey, terima kasih semua. Korang boleh keluar, okey? Terima kasih. Okey,